السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan iradahnya dapat kita bertemu pada malam ini untuk siri kuliah yang terakhir saya untuk sesi 2021. Kebetulan 1 hari bulan 12, 1 hari bulan 12 2021. Maknanya pertemuan akan datang dah masuk alah barulah, tahun-tahun barulah. Baik. InsyaAllah malam ni kita akan sambung muzakarah kitab kita pada halaman 91. Masih lagi dalam tajuk Pohonlah Rahmat Allah Setelah Beramal Baik. Amalan banyak dah kita buat. Kita solat, kita puasa, kita sedekah, macam-macam amal soleh yang kita buat. Setiap amal yang tidak bercanggah dengan syariat, bila kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi ibadah. Mudah-mudahan ia beroleh pahala. Semua amalan yang kita lakukan ini, dia beroleh pahala kerana jika kita niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan kerana Allah, amalan itu jadi sia-sia. Dan kita dituntut untuk beramal kerana apa? Kerana kita nakkan rahmat Allah. Apa dia rahmat? Rahimah, rahman, rahiman. Rahmah sama lah makna, iaitulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Penting ke rahmat? Penting. Kerana syarat untuk menghuni syurga Allah, mereka yang telah mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan yang lalu telah pun kita diceritakan kisah pada zaman dahulu ada seorang lelaki beribadah 500 tahun. Ibadah dia 500 tahun dengan solatnya, dengan sedekahnya, dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka di hari akhirat Allah panggil dia. Allah mengatakan, Allah berfirman kepadanya, dengan rahmatku aku masukkan kamu ke dalam syurga.
Tetapi lelaki ini dengan nada yang sombong, dia kata, wahai Tuhan, aku dimasukkan ke dalam syurga kerana amalanku selama 500 tahun. Kan? Dia rasa dia masuk syurga pasal amalan dia banyak. Kan? Maka Allah kata macam ni lah. Sekarang ni bawa mari mizan, timbangan. Kan? Kita timbang. Amalan kamu 500 tahun letak belah kanan. Tengok aku letak rahmat aku, satu rahmat aku di sebelah ini. Kan? Tengok mana berat. Bila ditimbang-timbang, rahmat Allah yang satu itu beratnya sehingga mencecah tanah. Beratnya. Ya? Maka manakala amalan dia 500 tahun tu ringan. Ya? Gagal untuk menguitkan dia punya jarum. Ringan sangat. Tadi kamu kata kamu nak masuk syurga kerana amalan kamu ya. Tengok penimbang ni. Nampak gayanya rahmat aku lebih berat daripada amalan kamu. Falyatafaddal mashkura. Dipersilakan masuk dalam neraka. Maka lelaki ini pun surrender, angkat tangan mohon ampun, bertaubat kepada Allah. Ya Rab, aku mohon keampunanmu ya Allah. Aku ingin rahmatmu ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Aku nak masuk syurgamu dengan rahmatmu. Allah menerima taubatnya. Maka dimasukkan lelaki itu ke dalam syurga kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nakkan rahmat. Kita jangan perasan pula. Kan? Kita ni sembahyang banyak dah, jemaah tak tinggal, kuliah rajin. Kan? Tak ada kuliah sini, pergi tempat lain kuliah. Dah banyak benar amalan. Tak sabar nak mati, nak masuk syurga. Ya ke? Ya ke? Agak-agak kita dapat dak rahmat Allah. Kita beramal kerana nakkan rahmat Allah. Masuk syurga bukan kerana amalan, kerana rahmat. Mudah-mudahan kita beramal ini mendapat rahmat. Jangan kata aku malas meramai dah. Kalau apa tu meramai buat letih badan aku je, tak masuk syurga. Tak beramal lagi langsung tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu yang bulan lepas. Kita lihat hari ini sambungan halaman 91. Perenggan yang di tengah-tengah tu. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa kitabatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Sebab orang yang berangan-angan kosong, tiada membekalkan diri dengan apa-apa amalan pun. Dia kosong, tak beramal, masih hidup kat dunia ni. Lalu ia mendakwa bahawa ia menyerahkan dirinya kepada Allah, dia serahlah pada Allah, dan mengharapkan rahmatnya. Yang demikian itu adalah suatu sikap yang bodoh dan terpedaya. Ini tak boleh lah. Dia tak buat usaha. Menyerah kepada Allah serta mengharapkan rahmatnya tidak boleh berlaku melainkan sesudah berbakti dan beramal soleh. Sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelum ini. Kalau beramal pun belum tentu dapat rahmat, tak beramal bagaimana nak dapat rahmat Allah? Kalau beramal tu pun cantik, semayang cantik, ibadah semua cantik, ikut rukun apa semua, ada juga yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, apa kata Nabi SAW? Taji'ul a'mal yaumal qiyamah. Segala amalan-amalan kita akan datang bertemu Allah di hari kiamat. Kemudian yang pertama sekali wataji'us salah. Yang pertama sekali datang menghadap Allah adalah solat. Sembahyang kita tu. Sembahyang kita ni menjelma di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memperkenalkan diri dia depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakulu ya Rab. Berkatalah solat, ya Rab, wahai Tuhan, anas salah, sesungguhnya aku ni solat, si mati ni.
Dulu masa tuan aku hidup, dia jaga aku. Hari ni tuan aku mati dah. Aku nak jaga dia, wahai Tuhan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innaki ala khair. Kamu bagus solat. Bagus. Bukan kata bagus, bagus. Tapi kamu saja tak cukup untuk selamatkan tuan kamu. Solat kita belum tentu dapat menyelamatkan kita. Solat fardunya, solat sunatnya, qiyamul lailnya, solat tarawihnya belum tentu dapat menyelamatkan kita. Kemudian solat pergi. Kemudian datang pula satu lagi lembaga memperkenalkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa taji'us sadaqah. Kemudian datang pula sedekah, zakat. Dia pula memperkenalkan diri. Ya Rab, ana sadaqah. Aku ini adalah sedekah si mati. Dulu si mati ni dulu banyak mengeluarkan zakat. Banyak mengeluarkan zakat sunat, sedekah sunat, bantu orang susah. Jadi inilah amalan dia, datang nak menyelamatkan tuan aku, ya Allah. Allah berfirman, innaki ala khair. Kamu pun baik wahai sedekah, tapi kamu tak dapat selamatkan tuan kamu. Kemudian datang pula satu lembaga memperkenalkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma yaji'us saim. Thumma yaji'us siyam. Kemudian datanglah puasa. Ya Rab, ana siyam. Aku ni puasa. Datang nak selamatkan tuan aku. Allah berfirman, innaka ala khair. Kamu pun bagus puasa bulan Ramadan. Tapi kamu tak dapat selamatkan tuan kamu. Apa benda yang dapat menyelamatkan kita? Kemudian Nabi kata, summa taji'ul a'malu ala zalik. Kemudian datang segala amal-amal dia yang lain. Banyaklah amal lah. Solat dah jumpa, puasa dah jumpa, zakat dah jumpa. Kemudian ramai-ramai lagi amalan-amalan dia yang lain menjelma di hadapan Allah nak menyelamatkan Tuhan. Allah kata, innaka ala khair. Kamu semua ni bagus, tapi kamu tak dapat selamatkan Tuhan kamu. Kemudian ada satu lembaga memperkenalkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rab, antas salam wa anal islam. Wahai Tuhan yang bersifat maha sejahtera, maha menyelamatkan, aku ini adalah Islam. Islam datang hari ini nak menyelamatkan tuan aku. Kemudian Allah berfirman, innaka ala khair. Bikal yaum akhudhu wa bika a'ti. Mujur kamu datang. Mujur kamu datang wahai Islam. Pasal dengan kamu saja yang dapat menyelamatkan tuan kamu. Apa maksudnya? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah tu. Islam tu adalah syahadah kita tu. Akidah kita, iman kita itu. Kan? Kalau akidah kita benar, akidah kita tidak bercanggah dengan ikrar kita, syahadah kita itu, MOU kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah solat tadi, puasa tadi, sedekah tadi, amal-amal soleh dia yang lain Allah terima. Itu pentingnya akidah. Orang kita ni bab akidah ni tak apa nak jaga, tapi bab ibadah jaga sungguh. Baca Quran, baca rajin baca Quran. Semayang ni kira mulai tiap-tiap malam. Tapi lawan Islam memang nombor satu. Hukum Allah fikir sedap je. Nak laksana apa hukum Allah? Masyarakat negara kita kan masyarakat majmuk, habis. Dia tak sedar kenyataan dia itu boleh membatalkan syahadah. Mustika hadis jilid yang pertama, terbitan Jabatan Perdana Menteri. Inilah perkara-perkara yang membimbangkan kita.
Ini yang Nabi kata dia bankrupt di hari akhirat, muflis di hari akhirat. Dia sangka dia dah bersedia nak menghadap Allah dengan amal masing-masing. Rupanya amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terbatal begitu saja. Walaupun ibadahnya, rukunnya, syarat sahnya lengkap cantik, tapi batal kerana akidahnya tidak betul. Baik. Ini kata angin-angin kosong ni. Berkata Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, inna amani al-maghfirah kad la'ibat bi akwamin hatta kharaju min ad-dunya mafalis ay min al-a'mal as-salihah. Sesungguhnya mencita-citakan pengampunan itu telah memperdaya banyak orang sehingga mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan mafalis. Bahasa Arab pun sebut muflis. Mafalis ni maknanya bankrupt tadi. Dia ni hidup mencita-citakan pengampunan itu telah memperdayakan banyak orang sehingga dia nakkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan bankrupt. Maknanya amalan dia ni tidak ada apa pun yang boleh menyelamatkan di hari akhirat nanti. Itu sebab pastikan kerja buat kita ni bukan sia-sia. Dia Nabi kata ad-dunya mazra'ah al-akhirah. Dunia ni seumpama tempat kita bercucuk tanam. Nak kaut hasil esok di hari akhirat. Apa yang kita nak menanamnya? Amal lah. Kita beramal, buat benda baik, amal soleh itu, dan insya-Allah akan dapat ganjarannya di hari akhirat. Tapi syarat dia mesti ikhlas lillahi ta'ala. Jangan niat lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut-takut pun Nabi kata bankrupt. Hadis riwayat Ahmad. Nabi kata, aku paling takut menimpa umatku yang dinamakan sebagai asyirkul ashar, syirik kecil. Lalu sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul ashar, apa dia syirik kecil itu ya Rasulullah? Nabi kata ar-riya. Riya. Riya tu dari kalimah ra'a. Ra'a ni maknanya lihat. Riya maknanya memperlihatkan. Dia memperlihatkan amal dia pada makhluk, bukan pada Allah. Dia solat bukan kerana Allah, kerana nak tunjuk ke orang. Itu riya. Dia sedekah bukan kerana Allah, supaya orang tahu yang dia tu adalah pemurah. Riya tu. Ini adalah asyirkul asghar, kata Nabi. Nabi kata, yaqulullahu ta'ala fi yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di hari kiamat, bila mana manusia berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan amalan dia masing-masing, solatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, amalan dia. Bawa tunjuk depan Allah Subhanahu wa ta'ala, nak minta balasan dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, izhabu, izhabu, izhabu. Pergi kamu. Pergi, aku tak nak tengok muka kamu. Pergi. Kamu bawa semua amalan kamu ni. Bawa kamu punya solat, bawa kamu punya baca Quran, bawa kamu punya puasa. Pergi jumpa orang yang kamu tunjuk dulu. Bukan kamu beribadah untuk lihatkan amalan kamu pada aku. Kamu buat beribadah untuk jiran kamu kan. Pergilah jumpa jiran kamu, mintalah dia boleh bagi apa kat kamu. Nabi kata akhirnya dia jadi bankrupt, mafalis, muflis dia. Beramai punya banyak, rupa-rupanya koli mutat, telur ayam tak dapat apa. Kita risau sangat-sangat. Siapa dia tu? Kita lah, bukan mak rempit,
bukannya bosia, bukannya bohjan. Itu penyakit yang ada pada orang mengaji. Siapa tu? Ustaz, tok guru, tok imam, tok bilal, tok siyak, ahli jawatankuasa masjid, surau, ahli jemaah yang rajin sembahyang masjid. Itu penyakit kita. Takut-takutlah. Itu sebab kita ni kena sentiasa kena charge. Kalau kita tak charge, kita tu tadi alfa. Kita nak berangan kosong. Tak sabar nak mati dah. Aku confirm syurga pada otak kamu. Rupanya tak ada apa. Itu kita risau kan. Ustaz cakap ustaz. Oh, hari ni ramai orang. Mesti dia pun kata aku ni hebat. Suara aku pun boleh tahan. Hari ni sedap. Syaitan pula bisik lagi. Tarik lagi. Bagi lagi. Pam. Dia pun orang pula ambil video, upload pula dalam YouTube, masuk buat dalam TikTok, buat shortcut pendek-pendek tu. Tak sangka aku masuk dalam media sosial. Habis tu ustaz, tu imam pula. Hari ni orang ramai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedap suara aku hari ni. Macam Sudais. Habis. Apa tu? Kita kena. Itu yang kita risau. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menggariskan perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan kita. Sifat-sifat mazmumah. Itulah. Bila kita mengaji, kadang-kadang terdetik benda-benda rupa Tuhan untuk kita mengaji. Bila kita mengaji, kita terdetik di hati Allah. Kita tak boleh ni. Astaghfirullahalazim. Riak itu boleh dihapuskan dengan lafaz istighfar saja. Lintasan hati. Tengah semayang pun boleh baring. Astaghfirullahalazim. Habis lah. Itu syirik kufi, bukan syirik jali. Syirik jali tak bawa astaghfirullahalazim. Dia kena ucap syahadah balik, mengucap balik, keluar pada Islam. Itu sebab kita jangan takabbur, jangan sombong. Sombong tu dah tinggi dah. Takabbur bahasa Arab. Bahasa Melayunya sombong. Sombong itu level tinggi sangat dah tu, mazmumahnya tu. Bawah pada takabbur itu riaknya, ujubnya, sum'ahnya. Ni riak memperlihatkan. Bahasa Arab ni dia macam bahasa kita lah. Ra'a ni maksudnya lihat. Tengok pun dia, tenang pun dia, renung pun dia juga, skodeng pun dia juga, Riki pun dia juga, gendak pun dia juga. Bahasa Arab, bahasa Arab. Apa dia bahasa Melayu pun kan? Tapi syahidah pun dia juga. Syahidah macam kita ucap asyhadu alla ilaha. Syahidah dia tak kata tengok, dia kata saksi. Saksi menyaksikan. Tu nampak, dengar macam sama tapi lain penggunaan dia. Allah tak kata ra'a la ilaha illallah. Ra'a la, tak. Allah kata asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa Allah tak kata ra'a pun lihat juga, tengok juga. Lihat dengan saksi lain. Saya melihat televisyen, maknanya dia tengok televisyen tu, dia nama apa, Toshiba ke kan, dia nama Samsung ke, tu lihat. Saya menonton televisyen. Menonton tu maknanya dia tengok apa cerita dalam televisyen tu. Saya menyaksikan. Menyaksikan bukan tonton lagi, menyaksikan dia dalam
Dia berada dalam tempat itu. Saya menonton pertandingan bola sepak antara Kuala Lumpur lawan JDT, KL lawan JDT. Menonton maknanya dia tonton pertandingan tu live secara langsung. Saya menyaksikan perlawanan bola sepak antara KL dengan JDT. Beza tak menyaksikan dengan menonton? Tak sama. Menonton, tonton TV je. Menyaksikan, dia ada kat stadium tu. Dia ada kat stadium. Kalau gol jaringan yang pertama, gol 1-0, dia tengok cameraman je, dia tengok TV. Oh, seronok. Penjaring gol tu lompat sana, lompat sini. Itu je dia tengok. Di mana kamera tunjuk, itu dia tengok. Tapi kalau orang yang berada di tempat kejadian menyaksikan, satu stadium dia tahu keadaan sebenar. Dia nampak orang yang menjaringkan gol, dia nampak penjaring gol meraihkan kemenangan, dia nampak penjaga gol hak belah ni lepaskan gol, tepuk dahi. Dia nampak orang yang kecewa macam boleh lepas, dia nampak orang yang seronok, dia nampak keseluruhannya. Maknanya menonton dengan menyaksikan itu lebih hebat lah. Itu sebab bila ikrar kita kena syahidah, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi sungguh-sungguh la ilah, tidak ada ilah illallah, melainkan ilah kita adalah Allah. Wa asyhadu, aku bersaksi sungguh-sungguh, bukan aku tengok, bukan aku tenang, bukan aku renung, aku saksi sungguh-sungguh Muhammad itu adalah Rasulullah. Rasulullah. Tu. Allahu akbar. Baik. Jadi kita tak nak kita ni muflis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni tiada mempunyai bekalan amal soleh sama sekali. Tak ada amal. Tak maulah. Nabi Allah kata, apa Allah kata? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, kerana sebaik-baik bekalan untuk menghadap aku adalah takwa. Apa takwa? Buat segala amal yang diperintahkan, tinggal apa yang dilarang oleh Allah. Itu nama takwa. Allah suruh kita bawa bekal ni, bekal takwa, maknanya banyakkan beramal. Takkan kita nak menghadap Allah dalam keadaan tak bawa belenggang apa tu je. Mesti bawa bekalan. Nak selamat kena bawa bekalan. Kita nak jalan jauh kena bawa bekalan. Kalau orang dulu-dulu kalau nak jalan daripada Taipei nak pergi Kuala Lumpur, dulu kan 8 jam, masih highway tak ada kan. Oi mak, pagi-pagi buta pukul 3-4 pagi mak bangun dah dulu. Rebus telur masin, tak nak nasi. Nak pergi mana? Kuala Lumpur. Jauh. 8 jam dulu. Kan? Mana ada highway. Kan? Sediakan bekalan pasal perjalanan itu jauh. Bila lapar boleh berhenti tepi jalan, boleh berhenti dekat kampung. Biasanya orang Taipei berhenti dekat masjid kampung. Semayang jamak itu, lepas tu makan tengah hari, tidur Ustaz, sambung perjalanan. Orang dalam kereta semua dah mengantuk dah. Sampai pula dekat Slim River berhenti pula, kena bihun sup pula. Kan? Sampai lepas habis dah rehat di Slim River, sambung perjalanan. Sebelum sampai Kuala Lumpur, baru sampai kat dekat Kelah tu, Templer Park berhenti. Pasal apa? Ketiak dah hangit dah. Keluar rumah daripada lepas subuh ni, dah sampai Templer Park tu dah pukul 5 dah. Terjun sungai. Pakai baju lawa-lawa ni nak pergi rumah adik-beradik kat Kuala Lumpur. Kan? Baru Templer Park seronok benar dah. Templer Park pun dah seronok benar dah. Baru sampai Selayang. Nampak
Nampak market sayang. Oh, sampai dah Kuala Lumpur. Padahal sayang je. Perjalanan jauh. Tapi ada ration tak? Ada ration. Ada bekalan makanan. Tak susah hati. Dia kalau bekalan tak ada. Kereta jam, jalan jam. Susah hati, gelabah. Tengok minyak pula dah kering. Allahu Akbar. Itulah kita, persediaan kita. Nak pergi ke negeri yang kekal abadi. Jauh. Akhirat ni bukan Kuala Lumpur. Akhirat ni jauh perjalanan je. Bukan duduk sehari dua. Rata-ribu tahun. Kumpul di padang mahsyar saja 1000 tahun, rata-ribu tahun. Kan? Tak lapar, tak panas. Jadi apa yang dapat menyelamatkan kita? Apa ration kita? Apa bekalan kita? Kalau bukan amal takwa. Jadi banyakkah bekalan awal-awal? Sehari. Semua boleh dikatakan orang yang beragama. Boleh dikatakan orang yang beragama, bukan orang Islam. Orang Islam memang wajib beriman kepada hari akhirat. Agama apa pun, Hindu, Buddha, Kristian, Zoroaster, Majusi, apa semua ni pun percaya tentang kewujudan hari akhirat. Yang tak percaya pada hari akhirat ni ateis ataupun mulhid. Mulhid ni orang yang tidak ada percaya kepada kewujudan Tuhan. Ni free thinker ni, tak ada Tuhan malah ada. Semua natural, boleh jadi. Lain tu yang ada agama yakin percaya tentang kelahiran selepas kematian. Hindu pun percaya tentang kehidupan selepas kematian. Cina pun percaya. Saya tengok kalau Cina meninggal, orang Melayu tak kena Cina meninggal, Cina mampu. Bahasa kita tu kurang hajar tak? Kita ni daripada kecil-kecil kalau Cina mampu. Oh, siapa mampu buat ni? Duduk cek. Takut dia sembang tahu kamu kita. Kalau sembang dengan orang lema, kecil hati tu. Dari segi dakwah tak kena, kan? Mampu ni menatang. Baik. Bila Cina ni mati, mereka akan bawa segala apa kekayaan dia masa hidup di dunia. Kalau hidup dia dulu dalam akaun ada berjuta ringgit, maka dia akan bawa segala duit-duit sejuta tu. Dia buat replika duit lah, ataupun dia buat cek duit lah. Dia bakar ataupun dia tanam dalam kubur. Kalau dia ada 2 biji kereta, dia buat replika kereta. Kalau dia ada 2 rumah besar banglo, maka dia buat replika rumah. Dia bakar ataupun dia tanam dengan mayat tu. Pasal apa? Kalau hidup dia di dunia, dia ada harta, dia hidup senang, hakikatnya dia punya falsafah hidup dia di hari akhirat esok dia senang. Kalau rumah hidup kat dunia ada 2 rumah, akhirat esok Tuhan bagi 2 rumah. Kalau hidup kat dunia ni ada kereta, ada kancil sebiji, ada BMW sebiji, dekat akhirat esok kereta ni guna juga di hari akhirat. Kalau rasa lapar, dia start kancil, boleh pergi market ke akhirat. Kalau rasa nak makan angin sedap sikit, boleh bawa BMW. Ini falsafah mereka. Sebab mereka ini kok mana pun kalau boleh dunia ni dia kena senang. Kalau senang dunia, senang akhirat. Susah dunia, susah akhirat. Dia akan usaha nak jadi senang. Halal haram tolak tepi, yang penting senang. Konsep beriman kepada hari akhirat tu ada, tapi salah lah. Jadi orang Islam senang di dunia tu maknanya banyakkan amal, bukannya banyakkan wang je. Kalau dia di dunia tidak ada amal, confirm dia susah di hari akhirat. Kalau di dunia ni banyak amal soleh dia, inilah yang akan menyenangkan dia dalam kubur, yang menyenangkan dia perjalanan di hari akhirat, di yaumul mahsyar. Hindu pun yakin juga tentang kepercayaan, kewujudan hari akhirat. Kalau kita tak percaya, teruk pada Hindu ni, teruk pada Cina lagi, teruk pada orang kafir lagi. Maknanya
orang beriman patut lebih baik daripada orang kafir. Mana? Okey. Beliau menambah lagi, beliau ni Hasan Al-Basri. Innal mu'mina jama'a ihsanan wa khawfa wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Sesungguhnya orang mukmin itu berbakti seraya gemetar terhadap Allah Ta'ala, manakala seorang munafik pula membuat kejahatan seraya merasa aman dan sentosa sepanjang zaman. Orang beriman, kata Hasan Al-Basri ni, wali Allah tabi'in, dia ni kata orang beriman ni sentiasa berbakti di samping dia rasa gemetar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, takut dia beramal Allah tak terima amalan dia. Ni orang beriman. Bila dia mendengar nama-nama Allah, hatinya bergemetar. Itu orang beriman. Kata Hasan Al-Basri, orang munafik pula membuat kejahatan seraya merasa aman dan sentosa sepanjang masa. Dia rasa seronok, tenang pula melakukan kejahatan. Itu orang munafik. Harap-harap kita tak tergolong di kalangan orang munafik. Itu sebab kita orang beriman ni, sesama orang beriman, orang Muslim sama Muslim, jangan ada hasad dengki. Ni sesama Muslim pun kita ada hasad, ada dengki, niat khianat. Itu ciri munafik tu. Ciri munafik. Kalau kita berlaku perbalahan, sisih faham antara sama lain, cepat-cepat kita jadi pendamai. Orang tengah mendamaikan mereka, jangan menjadi batu hati. Yang jadi batu api ni bahaya, munafik ni, kan? La yadkhulul jannata qati'ur rahmi, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim, kan? Pasal apa? Pasal kita ni semua ahli syurga. Orang beriman ni semua ahli syurga, kita ni semua ahli syurga. Allah marah dah. Takkan kita sama-sama ahli syurga nak bergaduh sama sendiri. Dia bukan musuh Allah. Orang beriman dia bukan musuh Allah. Maka kita kena berbaik-baik. Kalau sisih faham, cepat-cepat kita memaafi antara satu sama lain. Pasal asal kita dari syurga. Tok kita, Nabi Allah Adam alaihissalam, duduk di mana? Duduk kat syurga. Hawa duduk kat syurga. Opah kita duduk kat syurga. Kemudian dikeluarkan daripada syurga, bermusafir di dunia. Samalah kita, kan? Sehingga kita dah lupa asal usul kita, sampai kita seronok sangat duduk kat dunia. Padahal asal tempat kita tu lebih seronok daripada tempat yang kita diami hari ni. Macam kita lah, kan? Asal memang orang Kampung Pasir, orang Sungai Relor, orang Sungai orang sini lah, orang Kemuntin. Memang kita bermustautin di Kemuntin. Habis PKP, anak kata, abah marilah duduk dengan kami, lama rindu. Cucu-cucu pun ingat kat abah, lupa dah rupa Tok Wan macam mana. Dah 2 tahun tak balik. Kita pun dah habis PKP. Seronok nak jumpa anak, nak jumpa cucu dekat Kuala Lumpur, kat Putrajaya. Oi mak, seronok. Ya, aku nak duduk lama. Bila sampai Putrajaya, agak-agak duduk lama. Paling kuat 2-3 hari je. Lepas tu, aku nak balik dah. Duduklah sini. Asal aku teringat kampung, teringat dia tarik Kota Janel. Dia kira nak balik ke Kemunting juga. Pasal dia kampung halaman dia Kemunting. Padahal Putrajaya tu apa tak ada. Masjid pun cantik, masjid pun 200 juta, kan? Tempat dia pun indah, sergam bangunan-bangunan hebat. Tetap tak menarik bagi dia. Tetap dia nampak
Masjid Kabupaten, Masjid tempat. Tetap dia nampak apa Taman Tasik Kemuting tu. Dia nampak kem tahanan. Itu dia punya memori dia. Inilah seronok tempat. Pasal kita duduk lama. Kita duduk lama di sini. Tapi kalau orang yang telah meninggalkan kampung halaman dia, kita cerita tentang Kemuting, dia tak terpaut di hati. Dia habis-habis sekolah duduk Kuala Lumpur lah. Cari rezeki duduk Kuala Lumpur. Nikah duduk Kuala Lumpur. Anak-anak semua di Kuala Lumpur. Dia tak teringin. Bila cuti je, balik rumah kita, dah balik dah. Ada hair, ada kerja. Ada kerja apa, memang cuti. Dia tak seronok duduk kat Kemuting tu. Pasal seronok duduk lama di sana. Dia lupa. Pasal apa? Dia lupa asal usul dia. Macam kita lah manusia, kita lupa asal usul kita. Kita ini datang dari syurga, jannatun. Tok kita Nabi Adam syurga. Pah kita dari Siti Hawa syurga. Tapi pasal dah lama dah tinggal syurga, kita duduk kat dunia. Duduk seronok kat dunia tak pasal masuk syurga. Pasal apa? Apa tak ada kat dunia? Baiknya kenanglah balik kampung halaman kita, jadi dikenali sebagai Darul Baqa, negeri yang kekal abadi. Tempat kita ni tempat yang sementara sahaja. Kita dalam keadaan bermusafir. Sungguh ajaib perkara orang ini. Sepatutnya sifat takut itu lebih layak disifati oleh orang yang membuat kesalahan, kerana dikhawatiri akan ditimpa kemurkaan Allah. Tetapi kini ia merasa aman dan sentosa meskipun ia berbuat kesalahan, kerana hatinya telah terbalik dan mata hatinya telah buta. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida." Surah Kahfi ayat 17. Siapa yang dipimpin Allah, maka dia telah mendapat pimpinan yang benar. Dan sesiapa yang disesatkannya, maka tiadalah akan engkau mendapatkan baginya kawan yang akan memberikan untuk pimpinan ke jalan yang benar. Orang ni Allah lepas tanganlah. Kalau dia buat maksiat, dia tak rasa menyesal. Ni bahayalah. Orang beriman ni kalau dia buat salah, lepas dia buat salah, dia rasa menyesal. Itu orang beriman. Orang munafik ni, bila dia buat salah, dia rasa puas lagi. Ini ada something wrong lah. Takut-takut Allah dah lepas dah. Allah tak bersama dengan kita lagi. Allahumma hdina wa kullana ya Rabbana waliyan mursyida ilal ma tuhibbuhu minna wa tarda bihi anna faqad fawwadna ilayka amrana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami petunjuk dan pimpinlah kami ke jalan yang Engkau cinta dan redai. Sebenarnya kami telah menyerahkan diri kami kepadamu. Wafatkanlah kami sebagai orang-orang muslimin, serta golongkanlah kami bersama orang-orang salihin. Inilah harapan kita, kan? Harapan kita, mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita yang kita amalkan selama ini, kan? Kalau tidak, letih kita. Betul tak betul amalan itu bergantung kepada kita belajar ke tak belajar, kan? Kalau kita buat salah amalan dalam keadaan kita belajar, tak apa, kan? Tak apa. Kalau kita semayang tak betul, ada salah silap, tapi dalam proses pembelajaran tak mengapa, Allah angkat, terima juga solat tu. Pasal kita dalam proses belajar. Itu sebab kita ni kena belajar. Pepatah Arab kata,
utlabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada boyan sampai ke liang lahat. Biarlah kita ni sentiasa dalam proses belajar. Saya pun belajar juga. Bila tak ada kuliah, saya pergi dalam mengaji. Jangan kita ni duduk saja. Kadang-kadang bila kita beramal tu, rupa-rupanya kita sangka kita beramal tu betul. Rupa-rupanya tak betul. Itu sebab kita kena mengaji. Bila kita buat tak betul, kita dalam keadaan kita jahil. Kita tak sampai topik yang kita belajar tu, maka tak berdosa. Itu sebab Nabi kata apa? Kun aliman. Kamu kena jadi orang yang berilmu. Kena orang berilmu. Pasal apa kena jadi orang berilmu? Bila kita ada ilmu, senang kita beramal. Nabi suruh kita jadi orang alim. Alim ni maknanya orang yang berilmu. Orang ada ilmu, dia senang beramal. Dia senang beri ilmu pula pada orang lain. Pahala besar. Kalau kamu tak mampu jadi orang yang alim atau muta'alliman, jadilah kamu orang yang belajar. Macam kita belajar, muta'alliman. Kalau kamu tak mampu nak pergi mengaji, sibuk sangat, kerja lah apalah, au mustami'an, jadilah orang yang suka mendengar program-program ilmu. Tak sempat nak pergi masjid, kerja sibuk sangat, bawa lori ke apa ke, jadilah mustami'an. Pasanglah radio, dengarlah ceramah-ceramah agama. Mustami'an, suka dengar program-program ilmu. Nak dengar pun tak sempat, sibuk sangat. Au muhibban, jadilah orang yang kasih program ilmu, kasih pada tok guru, kasih kepada orang-orang yang menuntut ilmu, kasih kepada program ilmu. Tengok, pergi jalan-jalan, tengok ada poster, ada ceramah Ustaz Jeffrey lah dekat Masjid Kampung Pasir. Best ni, tapi aku tak dapat pergi, aku kerja. Muhibban. Itu muhibban tu. Nabi kata, jadi orang alim, jadi orang belajar, jadi orang yang mendengar, jadi orang yang kasih. Fala takun khamisan. Jangan jadi orang nombor 5. Dahlah jahil. Tak alim. Alim lawannya jahil. Jahil dahlah bodoh. Dahlah bodoh, tak nak mengaji. Dah tak nak mengaji, tak nak dengar. Dah tak mau dengar, meluat pula bagi ilmu, meluat kat ustaz. Fatahlik, kamu akan binasa. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Jadilah yang 4 golongan tadi. Kita jadi orang alim, ataupun muta'alliman, mustami'an, ataupun muhibban. Muhibban ni paling common sepana. Dia tengok, ada program ilmu, aku suka aja. Darah tu tak mau dah. Jadilah kita sekurang-kurangnya muta'alliman ataupun mustami'an. Yang ada ni, ini kebanyakannya ni adalah mustami'an. Mustami'an, mendengar. Muta'alliman ke mana? Muta'alliman tu macam anak kita, cucu kita pergi sekolah tu lah. Muta'alliman ni, dia bawa beg sekolah, dia ada buku, dia ada pen, ada pembaris, ada sharpener, ada pemadam. Itulah orang yang belajar. Cukup dengan senjata-senjata dia. Ini tak ada telinga je. Ini mustami'an. Jadi mudah-mudahan daripada mustami'an ini akan naik level kita menjadi muta'alliman. Dan orang yang muta'alliman ini tak mustahil akan jadi aliman. Dulu sahabat saya Ustaz Syaril Long. Ustaz Syaril Long ni dia kerja public bank, Tipin. Bila dia balik kerja je petang, dah pergi masjid Taiping, dia pergi masjid Telekom, dia pergi masjid yang ada pengajian, dia pergi tadah. Dia jadi muta'alliman, dia belajar, dia tulis, dia catat semua sampai dia jadi alim. Lah ni dia mengajak orang je, kita pula belajar dengan dia. Tu jangan sangka
kami dah tua ustaz, tak boleh nak jadi orang alim. Allah yang memberi ilmu kepada kita kan. Ada orang dia belajar ilmu dah peringkat usia dah lanjut dah, tapi dia jadi orang yang alim. Tengok ustaz, tok guru kita Ustaz Zaki. Ustaz Zaki dulu ngaji vocational je kan, ikut tok guru nada kitab, ikut wajib buat salah kata lah ni dia jadi tok guru, kita pun mengaji dengan dia. Nampak? Tak mustahil kita ramai-ramai ni ada esok dia baca kitab pula depan kita kan, tak mustahil. Allah boleh atur segala-galanya. Jadi wallahu ta'ala alam. Saya mohon ampun dan maaf kita kasar bahasa telah berbicara. Isyak pun dah masuk, kita berhenti insya-Allah tahun depan kita akan masuk tajuk seterusnya, batal dakwaan orang yang berdosa dengan takdir. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.